Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Jadi hari ini cikgu akan sambung kuliah kali keempat bagi tajuk kebarangkalian. Dan dalam kuliah kali keempat ni, kita akan membincangkan perkara terakhir iaitu 4.3 konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Dalam kuliah yang lepas, kita dah selesai dah perkara 4.1 dan 4.2. Jadi hari ni jom kita nak tengok 4.3 menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa untuk menyelesaikan masalah. Baik, dalam 4.3 konsep kebarangkalian suatu peristiwa ni, ada 4 standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai di akhir kuliah ni nanti. Yang pertama, kamu mesti boleh mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar. Yang kedua, kamu mesti boleh mengira kebarangkalian peristiwa A dengan ruang sampel S menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Seterusnya, yang ketiga, kamu mesti boleh menjangka bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan percubaan. Dan yang terakhir, kamu mesti boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian. Jadi, perkara pertama sekali yang perlu kamu tahu dalam 4.3 adalah bagaimana kita nak mengira kebarangkalian. Jom kita tengok. Kebarangkalian bagi suatu peristiwa A berlaku boleh ditentukan dengan menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. PA di sini adalah kebarangkalian bagi peristiwa A. P adalah daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu probability, di mana dalam bahasa Melayunya adalah kebarangkalian. Jadi PA adalah kebarangkalian peristiwa A. NA pula adalah bilangan kali peristiwa A berlaku dan NS adalah bilangan ruang sampel S. Jom kita tengok contoh yang pertama. Sebiji apel diambil daripada sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebarangkalian apel berwarna hijau diambil. Jadi tadi kita dah tahu rumus PA sama dengan NA per NS. Okey, jadi disebabkan soalan minta kita hitung kebarangkalian apel berwarna hijau, bermakna PA adalah P bagi apel hijau, di mana peristiwanya adalah apel berwarna hijau diambil. Okey, jadi bila P apel hijau, NA adalah N apel hijau iaitu bilangan apel hijau. Per dengan NS, NS adalah bilangan ruang sampel iaitu merujuk kepada jumlah semua apel yang berada di dalam kotak. Jadi bilangan apel hijau adalah sebanyak 25 biji apel hijau. Jadi kita gantikan nilai 25 biji apel hijau ke dalam persamaan. Jumlah apel pula adalah jumlah semua apel hijau dan apel merah yang berada di dalam kotak. Jadi, jumlah apel adalah 25 tambah 35. Maka kita akan dapat 25 per 60. 25 per 60 kita boleh ringkaskan lagi dan kita akan dapat 5 per 12. Maka kebarangkalian apel berwarna hijau diambil adalah 5 per 12. Jom tengok contoh yang kedua pula. Terdapat 60 murid lelaki di dalam satu kumpulan 80 murid. Satu kumpulan 20 murid perempuan lain menyertai kumpulan itu. Jika seorang murid dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian murid perempuan dipilih. Penyelesaian, jadi kita tahu rumus adalah PA sama dengan NA per NS. Alright, jadi kita tengok soalan minta kita hitung kebarangkalian murid perempuan. Jadi, PA kita kat sini adalah P bagi murid perempuan. Sama dengan NA akan jadi N bagi bilangan murid perempuan dan NS adalah jumlah semua murid.
Okey, jadi sekarang kita nak tahu berapakah bilangan murid perempuan. Okey, perhatikan. Dalam kumpulan yang pertama ada 80 orang murid, di mana terdapat 60 murid lelaki daripada 80 orang murid tersebut. Jadi, berapakah bilangan murid perempuan? Bilangan murid perempuan adalah 80 tolak dengan 60 bilangan murid lelaki tadi. Jadi, kita akan dapat bilangan murid perempuan adalah sebanyak 20 orang. Tetapi kita kena ingat, terdapat 20 murid perempuan lain yang menyertai kumpulan itu. Ini bermakna bilangan murid perempuan adalah 20 tambah 20. Dengan jumlah murid adalah 80 orang tambah dengan 20 orang murid perempuan yang baru menyertai kumpulan itu. Maka kita akan dapat kebarangkaliannya adalah 40/100. Dan kita boleh ringkaskan ataupun permudahkan nilai ini. Kita akan dapat 2/5. Maka kebarangkalian murid perempuan dipilih adalah sebanyak 2/5. Seterusnya kita tengok pula contoh yang ketiga. Sebuah beg mengandungi guli merah, hijau dan biru seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, jadi kita ada guli merah sebanyak 24, hijau sebanyak 19 dan biru sebanyak 17. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa guli itu adalah A. Berwarna hijau dan B. Bukan biru. Okey, jom kita tengok penyelesaian dia. Pertama sekali, kita kena tahu NS iaitu bilangan ruang sampel yang merujuk kepada jumlah semua guli yang ada. Jadi, jumlah semua guli yang ada adalah 24 tambah 19 tambah 17. Jadi, NS kita adalah sebanyak 60. Okey, jadi kita tengok soalan A, iaitu kebarangkalian bahawa guli itu adalah berwarna hijau. Penyelesaian, P hijau sama dengan N hijau per NS. Okey, jadi sekarang kita tengok bilangan guli hijau adalah sebanyak 19. Jadi kita gantikan nilai 19 dalam persamaan per dengan NS, di mana NS yang telah kita cari tadi adalah 60. Jadi 19/60. Maka kebarangkalian guli berwarna hijau adalah 19/60. Seterusnya soalan B, kebarangkalian bahawa guli itu adalah bukan biru. P bukan biru bermaksud selain daripada warna biru. Jadi, selain daripada warna biru adalah berwarna merah dan hijau. Jadi, guli merah adalah sebanyak 24 dan guli hijau adalah sebanyak 19. Jadi, kita jumlahkan. Per dengan NS kita tadi adalah 60. Okey, 24 tambah 19, maka kita akan dapat 43/60 kebarangkalian guli itu adalah bukan berwarna biru. Okey, jadi tadi kita dah selesai tengok macam mana cara kita nak mengira kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Okey, jadi sekarang kita nak masuk yang seterusnya, iaitu 4.3.3, menjangka bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa di mana diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan percubaan. Okey, ini bermakna tadi mula-mula kita cari kebarangkalian. Sekarang nilai kebarangkalian diberikan dan kita kena cari nilai yang lain pula. Okey, jom kita tengok. Okey, sebenarnya kan kebarangkalian yang kita kira tadi dia berada di antara 0 dan 1. Di mana kalau kebarangkalian itu kosong, bermaksud tidak akan berlaku. Dan kalau kebarangkalian itu 1, bermaksud pasti akan berlaku. Jadi nilai-nilai kebarangkalian ni berada di antara 0 dan 1. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Okey, katakanlah cikgu bagi kebarangkalian pelajar lelaki adalah 4/9. Okey, kemudian kebarangkalian pelajar perempuan tidak diberikan. Tapi kita tahu kebarangkalian pasti akan berlaku ialah 9/9 sama dengan 1. Okey, jadi
Kalau pelajar lelaki 4/9, berapakah agaknya kebarangkalian pelajar perempuan untuk mencukupkan 9/9? Jadi kita akan dapat kebarangkalian pelajar perempuan adalah sebanyak 5/9. Jadi bila kita tambah 4/9 tambah 5/9, kita akan dapat 9/9 bersamaan dengan 1, iaitu pasti akan berlaku. Okey, jadi kalau pelajar faham konsep ni, kita boleh guna pakai di dalam soalan penyelesaian masalah. Alright, jom kita tengok contoh. Okey. Sebuah kelas mempunyai 12 pelajar lelaki dan X pelajar perempuan. Kebarangkalian memilih seorang pelajar perempuan dari kelas itu ialah 5/9. Cari nilai X. Alright, tips yang pertama, keluarkan maklumat dari soalan. Okey, maklumatnya. Okey, cikgu buat dalam bentuk jadual di mana ada N iaitu bilangan dan P iaitu kebarangkalian. L dengan P ke atas tu adalah merupakan lelaki dan perempuan. Right. Okey, sekarang kita ada 12 pelajar lelaki. Jadi cikgu akan letak 12 dekat situlah. N maksudnya bilangan pelajar lelaki ada 12. Kemudian kita ada X pelajar perempuan. Jadi cikgu akan letakkan sebagai X. Okey, sebelum tu kita kena pasti dulu dia punya NS. NS adalah bilangan jumlah pelajar lah, iaitu 12 pelajar lelaki ditambahkan dengan X pelajar perempuan. Okey, kemudian kita senaraikan kebarangkalian 5/9 pelajar perempuan tadi. Okey, berada di sinilah. Okey, jadi sekarang ni kebarangkalian pelajar perempuan diberikan 5/9. Okey, kebarangkalian pelajar lelaki tidak diberikan. Tapi kita boleh tahu dengan konsep yang cikgu ajar tadi, kebarangkalian jumlahnya mesti 1. Kalau kebarangkalian pelajar perempuan 5/9, jadi berapakah kebarangkalian pelajar lelaki? Jadi kebarangkalian pelajar lelaki adalah 4/9. Jadi kita nak cukupkan dia jadi 9/9. Jadi kita ambil 9/9 tu kita tolak dengan kebarangkalian pelajar perempuan. Jadi kita akan dapat kebarangkalian pelajar lelaki 4/9. Okey, 4/9 ni dia tak bagi dalam soalan tapi kita boleh tahu daripada konsep yang cikgu terangkan tadi. Alright. Okey, jadi tengok kat sini Tips yang kedua, pilih peristiwa yang lengkap maklumat N dan P dia. Maksud dia punya bilangan dan kebarangkalian dia. Jadi kalau tengok antara lelaki dengan perempuan ni, yang lengkap adalah pelajar lelaki. Di mana kita tahu dia punya N iaitu bilangan dan kita juga tahu dia punya kebarangkalian iaitu 4/9. Jadi kita pilih peristiwa pelajar lelaki lah sebab pelajar lelaki ni lengkap maklumat dia punya bilangan dan kebarangkalian. Okay, jadi P lelaki sama dengan N lelaki per dengan NS. Okay, so P lelaki kita ambil nilai 4/9. Kita ganti kat situ. N lelaki, okay, kita ambil nilai dia 12. Okay, ganti kat situ. Manakala NS kita tulis sebagai 12 tambah X. Alright. Boleh faham Okay, jadi sampai di sini kita nak cari nilai X Okay, so cikgu buat macam ni. Cikgu akan buat sebab pecahan ni dia setara dia sama. Jadi daripada asalnya 4 nak jadi 12, maksudnya kita darab dengan 3 lah. Okey, 4 darab 3 akan jadi 12. Jadi bila atas darab dengan 3, bawah pun kita akan darab dengan 3 jugalah. Jadi 9 darab 3 kita akan dapat 27. Maksudnya nilai 27 tu sama dengan 12 tambah X. Okey, jadi cikgu akan tulis macam ni. 12 tambah X sama dengan 27. Maka untuk mencari nilai X, cikgu akan buat 27 tolak 12. Maka nilai X di sini adalah 15. Okey? Jadi selesai contoh-contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, bermaksud selesailah standard pembelajaran daripada 1 hingga 4 yang cikgu terangkan di sini. Okey? So, kita tamat di sini. Okey, insya-Allah lepas ni kita akan membincangkan kamu punya latihan lembaran kerja tu.
Okey, sehingga berjumpa di kuliah yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.